Hai semua, bersama saya Cikgu Selivia. Kita akan belajar geografi tingkat kedua, yaitu kemahiran geografi. Agaknya apa yang kita akan belajar hari ini? Jom teruskan bersama Cikgu. Coba lihat apa yang Cikgu paparkan di depan ni. Peta dunia kan? Okey, negara apa yang kamu boleh nampak? Kanada, China, Australia, Indonesia, Vietnam. Okey, rasa-rasanya jauh tak jarak antara negara-negara ni? Jauh ke dekat? Mana negara yang kamu nampak jauh? China dengan Australia? Untuk kamu lebih faham lagi, cikgu akan tunjukkan peta negeri Sabah. Okey, cikgu akan pilih Kota Kinabalu, pergi ke Kuntasang. Agak-agak kamu jauh ke jarak Kota Kinabalu pergi ke Kuntasang? Berapa agaknya jarak Kota Kinabalu pergi ke Kuntasang? Okay, jarak Kota Kinabalu pergi ke Kuntasang adalah 93 km. Yang mengambil masa 2 jam 12 minit untuk sampai. Jika menggunakan kereta. Jika menggunakan motosikal pula, dia mengambil masa 1 jam 59 minit. Bersamaan 2 jam lah kira-kiranya kan? Cikgu bagi satu lagi contoh. Okey, kita pilih negeri Sarawak. Kita pilih yang paling dekat dengan kita adalah Lawas. Dari Lawas pergi ke Kota Kinabalu, kamu rasa jauh kah? Mestilah jauh kan? Okay, jarak dari Lawas ke Kota Kinabalu adalah 190 km. Kalau dari Lawas, dia perlu melalui daerah Sipitang, Beaufort, Bongawan, Papar, Kingarut, Tugatan, baru sampai di Kota Kinabalu. Hari ini kita akan belajar bab 1, skala dan jarak. Kita masih berada di bab 1. Semalam kan kamu sudah belajar skala. Jadi hari ini kita akan belajar subtajuk 1/2 iaitu jarak. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid boleh menyatakan jenis-jenis jarak dan menerangkan jenis-jenis jarak. Terdapat 2 jenis jarak, iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Apa maksud jarak? Okey, jarak adalah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contoh, sekolah dengan rumah. Sekolah dengan rumah ni ada jarak. Maksudnya, jarak antara sekolah dengan rumah. Jenis jarak yang pertama adalah jarak mutlak. Apa itu jarak mutlak? Jarak mutlak ni boleh diukur dalam unit meter atau kilometer. Contoh, 500 meter, 1 kilometer. Contohnya ini kita dapat lihat gambar ni, Alostar, Kuala Lumpur, 500 meter. Yang ini kita dapat lihat 22 km, Sungai Lembing. Kuala Terengganu, 214 km. Kuala Lumpur, 245 km. Jarak mutlak juga tetap dan tidak berubah. Maksudnya, di sini contoh jarak mutlak antara rumah dengan sekolah. Dia tetap sama. Hari ini dia sama 1 km, esok pun dia sama juga 1 km. Jenis jarak yang kedua ialah jarak relatif. Jarak relatif berdasarkan kos, diukur dalam unit sen dan ringgit. Contohnya, tambang bas dari rumah ke sekolah ialah 1 ringgit. Jarak relatif juga berdasarkan masa. Dapat diukur dalam unit minit dan jam. Contohnya, masa perjalanan dari rumah ke sekolah ialah 15 minit. Jarak relatif ini tidak tetap dan berubah-ubah. Ia bergantung kepada jenis pengangkutan yang digunakan. Contohnya, Ali menggunakan bas ke sekolah. Ia mengambil masa 15 minit. Manakala Abu pula menggunakan basikal ke sekolah. Dia mengambil masa 20 minit untuk sampai ke sekolah. Oleh itu, jarak relatif ini diukur berdasarkan kos dan masa mengikut jenis pengangkutan yang digunakan oleh seseorang. Untuk kamu lebih paham, cikgu akan tunjukkan pergerakan rumah Ali. Kita akan kenal pasti jarak mutlak dan jarak relatif rumah Ali ini nanti.
Yang pertama, jarak mutlak rumah Ali ke sekolah adalah 1 kilometer. Yang kedua, jarak mutlak rumah Ali ke kedai adalah 1,2 kilometer. Terakhir, jarak mutlak rumah ke masjid adalah 800 meter. Seterusnya, jarak relatif dari rumah Ali ke sekolah. Jarak relatif berdasarkan masa. Jika Ali berjalan kaki ke sekolah, masa yang diambilnya ialah 30 minit. Sekiranya Ali menggunakan basikal, perjalanannya dikurangkan kepada 20 minit. Dan jika Ali menaiki bas, perjalanannya hanya 6 minit. Yang terakhir, jarak relatif berdasarkan kos. Dengan berjalan kaki atau berbasikal, Ali tidak perlu mengeluarkan kos. Tetapi jika dia menaiki bas, dia perlu membayar 40 sen. Setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah cikgu sampaikan kamu semua dapat paham. Sekian, terima kasih.